Cikgu share screen sekejap ya. Aduh, gambar kek. Mana tak boleh nak mana pula. Oh, cikgu kena ambil dalam sekejap ya. Mana dia? Nota. Dah, tak boleh buka pula dah. Enam. Masuk ni. Ada orang Balkis. Tak masuk Balkis. Ada. Ayu tak angkat telefon. Balkis baru bangun ke? Tak, saya dah lama bangun dah. Cikgu call tadi tak angkat. Ingat lupa. 6. Kejap cikgu cari ni. Tak jumpa ke dah. Ayu dah tak angkat juga. Tak tahulah. Surya memang tak ada hari ni sebab dia pergi klinik. So kamu berdua je lah. Okay, boleh nampak tak yang cikgu share ni? Keluar tak? Keluar. Okay ya. Okay, kita tengok bersama. Okay, ini cikgu pernah bagi kat kamu dah. Okay, ini kita tengok nota dia je. Okay, terus kepada kertas penerangan lah ya. Okay, dekat tangan kamu sekarang ni adalah kertas penerangan 6/8. Maksudnya kertas yang ke-6 daripada 8 kertas. 6, 7, 8. Ada 2 je lagi nanti. Okay, lepas tu habislah kita punya tajuk. Cuma nanti bila last tu nanti cikgu buat ulang-ulang je lagi. Okay. Kertas yang ke-6 ni tajuk apa? Apa tajuk dia dalam kertas ke-6 ni? Tajuk apa tu? Hiasan akhir kek. Okey, hiasan akhir kek ya. Betul tak Balkis? Betul ha? Okey, Balkis kertas tugasan yang sebelum ni memang tak pernah hantar lagi kat cikgu ya. Ada yang 2 tu. Nanti bila-bila free mak kamu pesan kat mak kamu suruh hantar dekat sekolah. Masuk je dalam kotak yang ada cikgu sediakan untuk pernikahan khas tu. Ni yang mana dah siap letak je dalam tu. Okey. Yang ini, okey, soalan kita terus kepada soalan lah. Soalan nombor 1, okey, macam biasa ada pilihan jawapan. Jawab soalan, jawab semua soalan ni. Okey, nombor 1, Balkis baca. Hiasan cantik dan menarik boleh membuka selera orang yang melihat makanan tersebut. Okey, betul tak? Kalau hiasan yang cantik dan menarik pada satu kek tu ataupun apa-apa makanan lah, dia akan membuka selera orang yang melihat makanan tersebut. Betul ke salah? Betul. Okey, betul jawapan dia. Okey, betul. Sebab kalau kita nak beli makanan pun first kali kita akan tengok cantik ke tak cantik. Okey. Kalau yang cantik tu memang kita terus beli kan. Tengok-tengok ada setengah cantik seiring dengan rasanya sedap. Ada juga yang cantik tapi bila dah makan baru kita tahu dari segi rasa pula. Okey. Okey, yang kedua.
Tasha baca. Fungsi hiasan kepada kek berikut adalah betul kecuali Okey, kecuali apa? Fungsi hiasan pada kek berikut adalah betul kecuali. Maksudnya yang tak betul lah. Antara semua ni A hingga D ni betul, tapi ada satu yang tak betulnya. Fungsi hiasan tu. A, fungsi hiasan dia bagi nama pada kek kita. B, fungsi hiasan memberi perisa tambahan. C, fungsi hiasan akan mencantikkan kek kita. Ataupun D, fungsi hiasan tu bagi kek kita masak sempurna. Yang mana satu yang bukan fungsi dia? Yang bukan fungsi hiasan. Perisa tambahan. Apa dia? Perisa tambahan. Perisa tambahan B. Bukan? D. Okey, betul. D. Kek masak sempurna. Kalau kamu letak hiasan, letak macam mana pun hiasan tu cantik macam mana pun, kalau mula-mula kamu buat tak betul, kek tu tak masak semua, dia tak akan jadi fungsi untuk hiasan sebab ini hiasan ya. Hiasan tu macam last sekali bila kek tu dah jadi, kamu akan susun hiasan dia, baru akan dapat satu nama. Kamu akan bagi satu nama baru pada kek tu. Okay, contoh kalau kamu letak hiasan daripada kek span biasa, kamu letak coklat atas dia, jadi nama baru kamu boleh cipta. Bukan daripada kek span saja, kamu akan jadi kek coklat apa benda. Okey, kek coklat meleleh ke kan. Dia ada nama baru. Lepas tu bila kamu letak hiasan coklat tadi, dia akan jadi perisa tambahan lah. Asal kek tu kosong biasa. Tapi bila letak hiasan dengan kek coklat tadi, dia akan jadi ada satu perisa tambahan. Kalau buat hiasan dah tentulah kita akan mencantikkan kek kita. Dan yang last ni, D ni, kek masak sempurna ni bukanlah fungsi hiasan ya. So jawapan dia tadi D ya, kecuali, sebab dia ada kecuali ni. Okey, nombor 3. Balqis. Manakah antara berikut adalah jenis hiasan yang biasa digunakan untuk kek? Mana antara berikut adalah jenis hiasan yang biasa digunakan untuk kek? Okey, kamu tengok nota ya. Jenis hiasan. Okey, dia ada topping, icing, krim dan filling. Ada 4 saja jenis hiasan, tapi dalam 4 ni dia ada banyak lah. Topping dia ada buah-buahan, coklat ke kacang yang cikgu bagi contoh sini lah. Okey, catat. Kamu dah dapatkan yang ni. Okey, so soalan dia tadi mana antara berikut jenis hiasan yang biasa kita gunakan untuk kek? Antara ni satu, krim. Ada tak kat situ krim? Ada. Okey, ada. 2, icing. Ada tak icing? Ada. Ada. 3, custard. Ada tak kat situ? Ada. Custard? Ada. Mana custard? Yang Dekat C nota. tu. Dekat nota. Tak Ada ada. tak? Tak ada kat nota tu custard. Okey, daun pandan ada dekat nota ni? Dekat Tak nota? ada. Tak ada. Jadi yang ada tadi 1 dan 2. 1 dan 2 tu jawapan dia yang mana? A, B, C atau D? A. A. Okey, betul. A. Okey. Ini jenis hiasan tau. Okey. Apa-apa kita akan berpandukan pada nota. Nota ni cikgu dah mudahkan daripada kertas penerangan. Biasa kalau kamu jawab kertas tugasan, okay, kamu buat latihan dalam kertas tugasan, kamu mesti rujuk balik pada kertas penerangan. Apa yang ada dalam kertas penerangan itulah dikeluarkan balik dalam kertas tugasan kamu. Okey, soalan yang keempat. Okey, kalau tengok gambar ni. Nombor 4, kek strawberry kan? Apakah hiasan ataupun topping? Okey, kamu tengok nota yang cikgu tunjuk dekat kamu tu. Nota tadi. Sekejap ya. Nota ni nampak penuh ke tak? 67, cikgu tak 75.
80. Okay, boleh nampak tak ni ya? Jenis hiasan ni. Okay, so daripada soalan ni tadi, kalau tengok gambar ni, apakah hiasan topping? Okay, bahagian topping tadi ni. Okay, kamu tengok ke bawah dia yang warna hijau ni. Topping yang ditunjukkan dalam rajah ni, dia masuk dalam kategori jam ke, krim ke, coklat ke, gula icing? Bahagian topping. Krim. Ha? Krim. Bahagian topping. Kamu tengok juga pada gambar yang dekat soalan kamu tu. Topping atas sekali. Ha, dia letak apa? Jam. 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 Okay. So jawapan dia jam. Sebab topping ni tadi ada 3 kat sini. Jam atau buah-buahan, coklat dan ke kacang. Itu topping. Okay, soalan yang kelima. Gambar kek apa? Kek coklat. Kek coklat. Okay. Bakis tak buat lagi kek coklat ya? Bakis? Belum. Slow je dia jawab ya. Kek keju siapa dah buat? Dah buat belum? Tasha buat dah? Belum. Belum lagi. Nanti boleh buat tau. Cikgu bagi tempoh sampai hari Ahad ni lah. Okay, ikut je resepi yang cikgu dah send tu. Okay. Kita tengok soalan nombor 5. Kek coklat. Apa inti yang digunakan dalam rajah di atas? Inti dia. Sebab kek ni dia belah 2, dia letak inti. Okay, kamu tengok pada nota yang cikgu paparkan tu. Okay, filling, inti yang warna biru ni. Dia ada coklat, jam, buah-buahan, buttercream dengan krim kan? Okay, kalau pada soalan ni nombor 5 ni, apa jenis krim dia? Inti dia? Ya? Coklat. Coklat, betul. Senang je ni. Tengok macam ni pun. Dah nama kek coklat, mestilah inti dia coklat. Okay. Soalan B. Gariskan jawapan yang betul atau salah pada pernyataan di bawah ya. Okay, terdapat 4 jenis hiasan kek iaitu topping, icing, krim dan filling. Betul ke salah? Betul. Betul, okey. Betul. Sebab kalau kamu tengok nota yang cikgu tunjuk kat kamu ni pun ada 4. Nampak tak carta yang cikgu buat tu? Bahagikan kepada 4. Satu warna hijau, warna pink, warna kuning dan warna biru. So 4 ni lah jenis hiasan kek ya. Okey, soalan yang kedua bahagian B. Ke kacang. Okey, kamu tengok dekat nota, ke kacang duduk bahagian mana? Dia duduk dalam kumpulan mana? Dalam kumpulan topping. Okey, topping ya. Soalannya, ke kacang adalah bahan yang digunakan untuk hiasan filling. Betul ke salah? Dia kata ke kacang masuk dalam kumpulan filling. Betul ke salah? Salah. Salah, okey. Sebab kamu kata tadi ke kacang dalam topping. So salah lah jawapannya. Betul jawapannya tanda salah tapi Bakis jawab betul. Jangan keliru pula betul salah banyak kali sebut kan. Okey, nombor 3. Kek red velvet. Biasanya menggunakan krim keju sebagai inti. Betul ke salah? Kek red velvet. Siapa pernah makan kek ni? Cikgu tunjuk nota dia. Ni gambar ni kek ni. Kek red velvet je ni. Nampak yang cikgu gerak-gerakkan tu? So, dia menggunakan krim keju sebagai inti. Betul ke salah? Krim keju inti dia. Betul. Dan gambar ni nampak tak dia tulis tu? Krim dia krim keju. Okey, soalan yang seterusnya. Nombor 4. Okey. Baca Tasha.
Tengah makan. Oh, tengah makan pula dah. Bakis baca. Faktor haba boleh menyebabkan hiasan kek icing menjadi cair. Faktor haba. Haba ni panas kan? Haba. Okey, faktor haba boleh menyebabkan hiasan kek menjadi cair. Betul ke salah? Kalau keadaan panas. Betul. Bila cuaca panas ataupun kamu duduk dalam bilik yang panas, kek yang ada hiasan icing boleh jadi cair. Betul lah. Okay. Haba ni maksudnya suhu kita lah. Nombor 5. Okey, baca Bakis. Habis dah kot dalam mulut tu. Alas kek Bakis hendaklah pula lebih bukan? Ni Tasha silap pula. Bakis dah baca tadi. Asal kek hendaklah lebih kecil 1 atau 2 inci dari kek. Okey, alas kek hendaklah lebih kecil. Alas dia tu, papan kek tu mesti lebih kecil 1 atau 2 inci daripada kek. Betul ke salah? Papan kek kecil daripada kek. Betul ke salah? Salah. Salah. Okey, dia tak boleh, papan kek tak boleh kecil lah. Kalau papan tu kecil, macam mana nak letak kek kita? Tak muat kan? Macam kamu letak makanan dalam tepawai lah ibaratnya. Makanan kamu banyak, tapi kamu nak letak tepawai kecil. Muat tak? tak. Tak muat. Macam tu juga dengan kek. Jadi kek kita, biar kek tu kecil sikit daripada papan dia. Okey, soalan yang bahagian B. Bahagian B. Yang kedua tu. Okey, sesuaikan ya. Padankan jenis kek dengan hiasannya. Ini senang sangat. Kalau tengok kek ni pun kita dah boleh nampak ini apa jenis hiasan. Okey, contoh yang nombor 1 ni, apa hiasan atas dia tu? Kalau tengok gambar tu, jelas dah dekat gambar kamu, cikgu photostat tu. Apa hiasan atas dia? Dia letak apa? Kacang. Betul. Okey, sesuaikan. Nampak kan? Okey, nombor 1, gambar 1 tu dia letak ke kacang. Okey, gambar yang kedua, dia letak apa? Buah-buahan. Okey, betul. Buah-buahan. Senang ni. Yang ketiga. Gambar yang ketiga. Coklat, betul. Gambar keempat. Krim. Bukan krim. Icing. Satu lagi. Icing. Yang keempat tu icing. Yang kelima baru krim. Sebab krim kan kita boleh buat guna nozzle, dia buat bentuk-bentuk tu. Kalau icing tu dia siram atas tu je. Jenis icing cair punya tu. Okey. Dah ya? Dapat ya yang ni B? Okey. Kita pergi pada bahagian C. Ini senang. Okey, senang sangat. Nombor 1, senaraikan 4 jenis hiasan dalam hidangan kek. 4 jenis hiasan. Apa ya tadi? Ikut carta yang cikgu bagi tu, 4 jenis hiasan apa dia? Topping. Okey, lagi? Icing. Okey. Lagi? Filling. Krim. Satu lagi? Filling. Filling. Okey, itulah jawapan dia. Topping, nombor 1. Nombor 2, icing. Nombor 3, krim. Nombor 4, filling. Kena ingat ya 4 ni. Topping, icing, krim, filling.
Okey, dah. Siap dah? Dah. Okey. Soalan nombor 2. Tenaraikan 3 faktor yang perlu diambil kira semasa menghidang kek. Apa faktor yang patut kamu ambil kira semasa kamu nak hidang kek? Okey. Faktor ni menghidang, pembungkusan dan penyimpanan kek. Terdapat beberapa faktor yang perlu diambil kira semasa menghidang kek. Antaranya adalah apa? Faktor apa yang pencahayaan. Faktor yang pertama pencahayaan. Okey, masa kita nak hidang kek kita kena tengok pada pencahayaan juga. Okey, sebab warna kek mungkin akan berubah ikut cahaya lampu ataupun matahari tu kalau banyak sangat terdedah. Okay, so nombor 1 jawapan dia yang ni lah. Bukan nombor 1. Yang nombor 2 bahagian tu. Dia nak 3 kan. Dia nak 3, kamu bagi salah satunya pencahayaan. Okay, dia kata 3 faktor yang perlu diambil kira semasa menghidang kek. Okay, nombor 1 pencahayaan. Yang kedua kelembapan. Kelembapan. Mempengaruhi hiasan yang menggunakan royal icing ataupun gum paste ni. Dia mudah jadi lembut. Okey, yang pertama tadi pencahayaan. Yang kedua kelembapan. Okey, dan satu lagi apa faktor yang perlu diambil kira? Satu lagi? Haba. Okey. So 3 lah. Pencahayaan, kelembapan dan haba. Okey, Bakir dah siap 3 tu? Dah. Okey, Tasha? Belum. Tak tunggu Tasha Pencahayaan, kelembapan dan haba. Okey, soalan nombor 3 bahagian C. Last ni. Hari ni pendek je, soalan dia pun sikit. Berikan 3 contoh pembungkusan kek. Kita nak bungkus kek guna apa? 3 contoh pembungkusan kek. Cuba sebut. Okey, kotak kek. Lagi? Lagi apa lagi? Ingat balik nota yang cikgu dah pernah bagi kat kamu. Apa? Kalau kamu biasa beli kek, selain dia letak dalam kotak, dia letak dalam bekas apa lagi selalunya? Luxina PVC. Luxina punya tu kan? Okey, plastik Luxina PVC. Lagi? Ni bekas ni apa? Yang bawah ni? Bekas kek jenis aluminium ni kan? Kerajaan aluminium. Ini selalu juga orang letak kek dalam ni. Ataupun paling mudah ni, kek plastik jenis ni. Hari tu cikgu bagi kat kamu untuk buat kek merdeka tu kan. Siapa yang dapat dalam bekas macam ni? Kan cikgu ada bagi dalam ni. Ni kot, Ayu kot yang dapat ni. Yang lain semua dapat dalam bekas mana? Ini kot cikgu bagi kan? Tasha kotak. Tasha kotak. Okay, ada yang dapat kotak, ada yang bekas yang macam ni kan. Okay, so soalan tadi tu dia nak 3 kan. Pilih salah dia ada kat sini 1, 2, 3, 4, 5. Ambil 3 sahaja. 3 contoh pembungkusan kek. Ambil lah mana satu. Pembungkus kek plastik jenis, kotak kek, kotak plastik Luxina PVC, kotak kek bertingkap ataupun bekas kek kerajang aluminium. Ini contoh-contoh pembungkusan. Kalau kita beli kedai macam
kedai kek yang jual kek birthday tu banyaknya dia letak dalam kotak. Kalau kamu pergi macam pas-pasar malam kan jual-jual kek tu yang kek potong-potong kecil, dia akan letak dalam kek bekas plastik jenis ni. Ataupun dalam bekas kek kerajaan aluminium. Itu antara dua. Kalau kotak plastik Luxina PVC ni jaranglah orang nak letak. Ada tapi untuk kenduri ataupun untuk majlis tu bertunang, orang letaklah dia cantik kan. Nampak penuh. Okey, dah siap Balkis? Dah. Okey, dah. Okey, Balkis sebutkan semula dekat cikgu 4 jenis hiasan kek. Pertama topping. Kedua icing. Ketiga krim. Keempat filling. Okey, bagus. Tasha, sebut semula pada cikgu 3 faktor yang perlu diambil kira semasa menghidang kek. Kejayaan, Okey. kelembapan, sabar. Okey, betul. Balkis, berikan 2 contoh pembungkusan kek. Kotak kek. Kotak plastik Luxina PVC. Okey, Balkis lagi pula dah. Tasha, sebutkan 2 lagi contoh pembungkusan kek. Kotak plastik Luxina bekas kek kejang Aluminium. Kerajang aluminium. Okey, satu lagi plastik Luxina PVC. Okey, bagus. Okey, Balkis, sebutkan 2 contoh hiasan bagi filling. 2 contoh hiasan bagi filling. Filling. Nota depan ni. Filling coklat, jam atau buah-buahan. Okey. Tasha, berikan 2 contoh hiasan bagi topping. Jam buah-buahan, coklat. Okey. Balkis, krim mentega adalah jenis hiasan bagi apa? Krim, mentega, Dia masuk dalam, hiasan buttercream. okey, ataupun dia masuk dalam kumpulan krim Okey. Tasha, royal icing, dia masuk dalam kumpulan hiasan jenis apa? Icing. Nama pun royal icing. Icing lah. Okey. Itu sahaja untuk hari ni. Okey, semua dah dapat, dah siap kan? Okey, nanti kertas tugasan tu, okey, dekat kamu ada satu tu je kan lagi kan? Habis asal kan? Dah tak ada dah. Macam Balkis, masukkan dalam plastik. Sebab dekat Balkis ada 3 yang boleh hantar kat cikgu. Okay, bila-bila mak kamu nak pergi kerja tu suruh hantar sekejap dekat sekolah. Masukkan dalam box yang ada dekat bawah blok A tu. Kita ada tulis itu pendidikan khas, hantar modul. Letak je dalam kotak tu. Okay, Tasha pun bila-bila mak keluar free tu boleh hantar kat situ ya. Untuk kertas, satu kertas tu je Tasha. Okay, untuk tajuk hiasan ni dah habis dah. So minggu ni esok kita akan buat yang lain. Sekejap ya. Esok. Esok 30 minit sahaja kelas kita. Okay. Esok cikgu nak suruh jawab soalan saja. Sebabnya ada lagi yang belum jawab soalan dalam Google Form. Okay. Lepas tu
tempoh untuk kamu siapkan kek keju. Jangan lupa buat kek keju. Sabtu Ahad boleh buat, esok nak buat pun boleh, terpulang lah waktu yang free ya. Kalau kamu rasa dah cukup bahan tu, bahan hari tu cikgu dah bagi cream cheese dan susu tin kan. Kamu cuma tambah telur saja lagi. Okay, beli telur je. Dia 3 bahan saja guna. Okay. Cikgu tunjuk sekejap ya dia punya resepi tu. Modul. Mana jenis kek? Boleh ingat tak cara nak buat dia, kek keju ni? Ada baca tak nota resepi? Okay, kamu tengok yang ini. Keluar tak kat kamu? Tak keluar ya. Stop. Sekejap. Masuk lain. Okay, ni ya kek keju. Bahan hari tu cikgu bagi cream cheese, cikgu bagi seorang sebelah. Lepas tu susu tin, 1 tin lah. Okay, telur kamu sediakan 3 biji saja. Habiskan cream cheese, susu jangan habis pula. Sukat 120 saja. Okay, macam mana cara nak buatnya? Kamu mula asingkan dulu telur tu. Telur putih dengan kuning asingkan. Okay. Cream cheese dengan susu kamu putar dulu. Mixkan dulu. Okay, dah sebati semua, kamu masukkan kuning telur. Okay, masukkan 3 biji kuning telur tu. Okay, sebatikan dengan cream cheese. Okay, lepas tu letak tepi. Putih telur, kamu pukul dulu. Putih telur bila nak pukul pastikan kamu punya mix bilah ataupun whisk kamu tu jangan basah ya. Jangan ada minyak, takut tak jadi mering dia nanti. Okay, lap dulu, bagi bersih. Bekas-bekas yang kamu guna pun kena bersih. Okay, kemudian putih telur kamu pukul sampai dia jadi mering. Maksudnya kalau kamu terbalikkan pun dia tak jatuh. Okay, macam dia bertanduk tu kan. Ini dah pernah buat dah kat sekolah sebelum ni. Okay, kemudian dah jadi baru kamu masukkan bahan yang kuning telur tadi, cream cheese dengan susu tu, gaulkan dengan putih telur tadi. Kaut balik saja perlahan-lahan. Tak nak bagi putih telur tu tak cantik kan. Kena pukul sikit-sikit. Masuk kaut balik sikit. Okay, kemudian tuanglah dalam loyang. Masa nak bakar tu, kamu kena alas 2 loyang. Satu loyang pertama letak atas, loyang kedua bawah dia tu. Dekat yang bawah tu, dasar tu, kamu kena letak isi air panas. Okay, maksudnya loyang yang ada kek tu letak dalam loyang yang ada air panas. Faham tak? Kaedah ni lah, kaedah water bath atau bain-marie ni kan. Okay, nah bakarlah dalam oven kamu. Bakar sampai masak. Ikutlah suhu masing-masing sebab tak boleh nak pastikan oven lain suhu kamu. Kamu letak je dulu 180 letak dalam 30 minit. Betul, kamu tengoklah masa dia. Ataupun 170 ke 160 ke macam tu. Ikut pada oven masing-masing. Okay. Nanti jangan lupa bila buat ambil gambar ya. Ambil gambar berapa keping gambar, kemudian buat video. Macam biasalah, macam selalu kamu buat amali sebelum ni. Itu saja. Ini sampai hari Ahad cikgu bagi tempoh. Nanti siapa dah siap hantar kat cikgu ya. Macam mana dia punya hasil dia, gambar dia, tunjuk kat cikgu. Okey, itu saja untuk hari ini. Ada apa nak tanya? Tak ada. Balkis? Tak ada apa juga? Sekejap. Lupa nak ambil gambar dulu. Semua sihat ke hari ni?
Sihat. Sihat. Bakis belum lagi dapat tarikh untuk suntikan vaksin? Belum. Belum. Okay. Cikgu nak snap gambar dulu. Cikgu stop dulu ni. Lama sangat nanti cikgu nak save ni ambil masa bila video kita panjang sangat. Nak hantar.